Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut menyampaikan beberapa pandangan berkenaan Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun pada hari Jumaat lepas. Tuan Dipertua, unjuran ekonomi Malaysia pada tahun ini adalah sekitar 3.9% sebagaimana jangkaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia baru-baru ini. Pada tahun hadapan, KDNK diunjurkan berkembang perlahan dengan sasaran 4 hingga 5%. Isunya di sini ialah, pertama, apakah Belanjawan 2024 yang menyerlahkan strategi dan hala tuju keuangan negara dalam tempoh setahun akan datang akan memberikan kesan jangka pendek yang efektif bagi mengukuhkan semula pertumbuhan ekonomi negara? Yang kedua, apa kesan pencetus yang boleh melantunkan semula KDNK berdepan dengan cabaran ekonomi global yang tidak menentu? Yang ketiga, bagaimana kuasa dengan kuasa beli rakyat yang hari demi hari semakin menurun disebabkan faktor kos sara hidup yang meningkat? Ini adalah sebahagian dari persoalan-persoalan asas rakyat di bawah menanggapi pembentangan Belanjawan baru-baru ini. Jelas, Tuan Yang Dipertua, Belanjawan bukan sekadar angka, bukan sekadar tawaran dan janji, tetapi apa yang dapat diselesaikan, itulah yang utama. Tuan Yang Dipertua, kerajaan mengumumkan peningkatan peruntukan kepada pemindahan fiskal ekologi, EFT, iaitu 200 juta. Kedah menggesa agar perhatian diberikan juga secara khusus terhadap usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda. Baru-baru ini ada ahli parlimen mencadangkan penubuhan lembangan ulu muda dan dikatakan telah berlaku aktiviti pembalakan serta menjejaskan seolah-olah kegagalan kerajaan negeri Kedah memelihara hutan ulu muda. Bahkan didakwa Kedah tak boleh diharap untuk menjaganya. Saya ingin jelaskan kekeliruan yang sengaja dibangkitkan itu. Pertama, kawasan seluas lebih 100,000 hektar yang digazetkan sebagai hutan simpan tidak akan langsung disentuh oleh aktiviti pembalakan. Ini jelas. Bahkan keluasan sepenuhnya 160,000 hektar yang ada itu sebenarnya mengatasi 2 kali ganda saiz negeri Perlis. Yang kedua, tidak ada kelulusan pembalakan baru di kawasan hutan ulu muda. Kelulusan di 25,000 hektar terhadap kawasan pembalakan di ulu muda dilakukan oleh kerajaan yang sebelum ini, bukan kerajaan yang sedia ada sekarang. Yang ketiga, jika diikutkan jumlah kelulusan serta catuan tebangan CTT tahunan negeri Kedah iaitu 4,200 hektar setahun, maka kesemua aktiviti pembalakan yang diluluskan dulu hanya akan selesai dalam tempoh 18 tahun yang akan datang. Isunya di sini adalah Kedah memohon supaya dipertimbangkan pampasan terhadap EFT ini dapat ditingkatkan memandangkan cabaran yang diterima oleh Kedah juga tinggi. Setidak-tidaknya ada satu pengiraan yang lebih adil diberikan kepada Kedah, mempertimbangkan kos melepas terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda yang juga menjadi nadi kepada penggunaan air harian, industri dan domestik kepada negeri Kedah juga negeri-negeri yang berjiran. Tuan Yang Dipertua,
Saya berpandangan bahawa perlu ada satu mekanisme pembayaran fee penyelenggaraan bagi menyelesaikan polemik air yang digunakan oleh Kerajaan Pulau Pinang melalui Sungai Ulu Muda. Tadi dah disentuh oleh rakan saya Merbuk. Saya menyokong apa yang disebut. Dalam ekonomi ia disebut sebagai kos melepas yang terpaksa ditanggung sebelah pihak sahaja. Adilkah satu pihak sahaja yang berkorban sementara pihak lain pula mengambil kesempatan? Lebih malang diselar pula kerajaan Kedah sebagai gagal. Tuan Dipertua, berkenaan isu keselamatan makanan iaitu padi dan beras yang Berhormat Menterinya pun ada di sini, yang menjadi makanan ruji kepada rakyat Malaysia, dan Kedah pula merupakan negeri pengeluar utama padi di negara ini. Keluhan rakyat di bawah mengenai ketidakcukupan beras putih tempatan memerlukan tindakan segera oleh pihak kerajaan. Apa yang saya perhatikan, langkah mengatasi masalah sorok beras oleh sesetengah pengilang merupakan tindakan segera yang memerlukan intervensi yang menyeluruh. Namun apa yang mendukacitakan kita adalah beras tempatan boleh dijual secara meluas di Dun Pelangai baru-baru ini. Adakah semata-mata kerana berlaku peliharaan kecil di sana, sedangkan di kebanyakan tempat lain masih berlaku masalah tidak cukup bekalan? Jadi persoalan, apakah nanti akan berlaku lagi lambakan beras akan dijual secara meluas di Kemaman? Jadi kalau itu berulang, saya bimbang ada rakyat yang mendoakan agar wakil rakyatnya cepat meninggal, kerana akan berlaku jualan beras yang banyak di tempatnya. Soalannya, apakah semudah itu rakyat di bawah dimain-mainkan oleh kerajaan? Apakah rakyat tidak boleh memahami bahawa tindakan kerajaan tersebut sangat tidak bermaruah menggunakan kuasa dan jentera untuk berhadapan dengan pilihan raya? Tuan Dipertua, kita bercakap soal keselamatan makanan dan kebajikan pesawah. Itu satu perkara penting. Namun dari sudut yang lain sering dilupakan adalah pengorbanan kerajaan negeri yang berusaha mempertahankan tanah sawahnya daripada dijadikan tanah komersial. Tanpa pengorbanan ini, nescaya sukar untuk kita meningkatkan tahap sara diri ke suatu tahap yang lebih selamat. Kerajaan negeri terpaksa mengutip hasil tanah yang sangat rendah disebabkan mengekalkan tanah pertanian di negeri. Justru, sekali lagi permohonan Kedah untuk mendapatkan pampasan sekurang-kurangnya 170 juta, iaitu hanya 10% daripada kos melepas 1.7 bilion jika tanah ini ditukar kepada tanah komersial, secara asasnya berpatutan dan wajar untuk dipertimbangkan. Tuan Dipertua, dalam pembentangan belanjawan tempoh hari ada disebutkan mengenai reformasi undang-undang. Namun tidak disentuh secara khusus usaha kerajaan bagi memelihara kepentingan perundangan syariah selepas dicabar oleh Nek Elin, Zurina dan Tengku Yasmin Natasha, diikuti dengan beberapa kes yang lain yang berlaku sebelum daripada ini. Apakah usaha yang sedang diusahakan oleh pihak berkepentingan, termasuklah perbincangan bersama pihak Majlis Agama negeri-negeri bagi memastikan kepentingan mahkamah syariah di negara ini terus terpelihara? Saya menyokong penuh apa yang disebut oleh Kota Baru di awal pagi tadi berkaitan dengan isu ini agar diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Tuan Dipertua, saya berpandangan kebelakangan ini terlalu kerap timbul isu melibatkan status halal di kedai-kedai makan. Kebanyakan kedai yang diragui status ini dikunjungi oleh masyarakat yang beragama Islam. Dan perkara ini sudah tentu menimbulkan kegusaran dalam masyarakat terhadap status makanan yang dihidangkan oleh kedai berkenaan. Kita mempunyai Pelan Induk Industri Halal 2030 yang dibentangkan dalam ucapan belanjawan tempoh hari. Namun saya ingin bertanya, apakah langkah yang telah dirangka bagi menyelesaikan isu pensijilan halal khususnya di kedai-kedai makan?
Kita seolah-olah mahu bergerak lebih maju ke hadapan dalam soal penyediaan makanan yang halal ini dengan pelbagai dasar dan inisiatif yang diperkenalkan. Namun semakin kita menginjak ke hadapan, semakin meruncing isu status halal dalam kalangan masyarakat pada hari ini, sehingga perkara yang paling asas mengenai status halal di kedai makan pun masih sukar untuk ditangani secara menyeluruh. Tuan Di-Pertua, saya juga menerima aduan yang dibangkitkan tentang isu benih padi. Ya, Muhammad. Yang berlaku hampir setiap kali masuknya musim baru. Saya dimaklumkan oleh pihak Pertubuhan Peladang Kawasan, PPK, di mana kilang pengeluar benih padi langsung tidak mahu berurusan dengan pihak PPK di musim ini. Ini laporan yang sampai. Harap Ya Berhormat Menteri boleh ambil tindakan segeralah. Kemungkinan harga benih padi akan melambung tinggi atau lebih buruk langsung tidak ada di pasaran. Beras tak ada, dah satu pasar. Benih padi pula tak ada, satu pasar yang lain. Jadi harap kementerian tolong pantau segera apa sebenarnya yang berlaku terhadap masalah ini. Tuan Di-Pertua, sedikit mengenai parlimen saya di Pokok Sena. Saya ingin memohon supaya Kementerian Kesihatan secara khusus dapat mempertimbangkan alternatif terhadap tempat meletak kenderaan di Hospital Sultanah Bahiyah yang terlalu sesak dan padat. Jadi kalau nak pergi ziarah, ada keluarga yang terlibat di kalangan rakyat dan sebagainya, memang perkara pertama yang kita akan fikir ialah di mana kita nak letakkan kenderaan. Ada cadangan supaya dibangunkan sebuah bangunan meletakkan kenderaan secara bertingkat. Namun sudah tentulah bergantung kepada kesediaan tapak, kemampuan dan sebagainya. Perkara ini sudah berlarutan sejak sekian lama. Saya mohon respon kementerian supaya ia dapat berbincang mencari jalan keluar daripada kemelut tentang tempat meletakkan kenderaan yang sangat terhad di Hospital Sultanah Bahiyah. Seterusnya adalah berkenaan cadangan tentang dinaik taraf klinik kesihatan di Pokok Sena, supaya dan seharusnya dinaik taraf kepada sebuah hospital daerah di Pokok Sena disebabkan peningkatan penduduk yang datang untuk menerima rawatan di sini. Soalannya, apakah kementerian bersedia untuk mempertimbangkan cadangan penaik tarafan ini sebagai langkah untuk mengatasi kesesakan yang berlaku di Hospital Sultanah Bahiyah yang juga mungkin ada kaitan di antara kedua-dua itu. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Sekadar itu perbahasan saya. Wallahu a'lam.